Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi di mana kita masih lagi berada dalam topik reka bentuk pembungkusan. Ini adalah topik kita iaitu reka bentuk pembungkusan di mana dalam video ini kita akan belajar mengenai bekas makanan saya. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan kita adalah 4.1 reka bentuk pembungkusan produk. Manakala standard pembelajaran kita adalah 4.1.4 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. 4.1.5 membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. 4.1.6 menghuraikan lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan produk yang akan dihasilkan. 4.1.7 menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. 4.1.8 mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat produk dan membuat lakaran reka bentuk pembungkusan produk bermaklumat yang akan dihasilkan. Kedua, menilai maklumat pada lakaran dan membuat penambahbaikan serta mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah pertama, murid berjaya menghasilkan sekurang-kurangnya satu lakaran reka bentuk pembungkusan produk yang terbaik. Kedua, murid berjaya mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan pembelajaran kita. Bekas makanan saya. Sebelum kita dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan produk iaitu bekas makanan saya, terdapat beberapa langkah yang perlu kita ikuti dan buat. Di mana langkah yang pertama adalah menjanakan idea. Langkah kedua, melakarkan reka bentuk. Langkah ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan langkah yang keempat adalah mengira kos bahan. Ini adalah langkah-langkah umum sebelum kita dapat menghasilkan sesuatu produk. Langkah yang pertama, menjanakan idea. Jadi, mari kita menjanakan idea. Menjanakan idea. Dalam menjanakan idea, terdapat beberapa perkara yang perlu kita fikirkan. Di mana perkara yang pertama adalah bahan dan alatan yang digunakan. Apa bahan dan alatan yang akan kita gunakan? Perkara yang kedua adalah reka bentuk yang menarik. Bagaimana reka bentuk pembungkusan kelihatan menarik? Perkara yang ketiga adalah kesesuaian mengikut produk. Adakah reka bentuk pembungkusan sesuai dengan produk? Dan perkara yang keempat adalah saiz yang sesuai. Adakah reka bentuk pembungkusan sesuai untuk mengisi produk? Jadi mari kita lihat perkara-perkara ini dan kita fikirkan. Bahan dan peralatan digunakan. Terdapat pelbagai bahan boleh digunakan untuk menghasilkan reka bentuk produk seperti kertas dan kotak. Namun kita akan menggunakan bot lekap kerana lebih sesuai. Seperti contoh gambar yang cikgu berikan ini adalah contoh bot lekap. Bot lekap ni rupa dia seperti kertas tetapi lebih tebal dan keras. Juga terdapat dalam pelbagai warna seperti warna merah, warna hijau, warna biru dan warna kuning. Tetapi contoh yang cikgu beri ini hanyalah warna hitam dan juga warna putih. Selain itu, alatan yang akan kita gunakan adalah pensil, pembaris dan gunting di mana kita akan menggunakannya semasa proses mengukur, menanda dan memotong. Kesesuaian mengikut produk. Jadi, produk yang akan kita hasilkan iaitu reka bentuk pembungkusan produk iaitu bekas makanan perlu mempunyai ciri-ciri ini. Di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, mengelak produk daripada tercemar.
Kedua adalah melindungi mutu dan fizikal produk. Yang ketiga adalah mengawal keselamatan produk. Yang keempat adalah menyampaikan maklumat produk. Jadi kita kena pastikan reka bentuk pembungkusan iaitu bekas makanan saya mempunyai ciri-ciri ini. Reka bentuk yang menarik. Bagaimana kita ingin menghasilkan reka bentuk yang menarik? Kita boleh melihat contoh reka bentuk pembungkusan yang ada di sekeliling kita seperti di rumah ataupun di pasaraya ataupun di dalam buku. Selain itu, kita juga boleh melayari internet untuk melihat contoh reka bentuk pembungkusan sedia ada. Seperti gambar yang cikgu tunjukkan ini adalah contoh-contoh yang ada di internet. Saiz yang sesuai. Saiz reka bentuk pembungkusan harus mengambil kira saiz produk iaitu saiz makanan kerana kita ingin menghasilkan reka bentuk pembungkusan produk iaitu bekas makanan saya. Jadi contoh yang ada adalah seperti ayam goreng, sepotong kek dan juga kentang goreng. Jadi kita akan menghasilkan reka bentuk pembungkusan iaitu bekas makanan saya dengan tinggi reka bentuk pembungkusan adalah 7 cm, lebar reka bentuk pembungkusan adalah 8 cm dan panjang reka bentuk pembungkusan adalah 15 cm. Jadi inilah saiz reka bentuk pembungkusan kita iaitu bekas makanan saya. Langkah yang kedua, melakarkan reka bentuk. Jadi mari kita melakarkan reka bentuk pembungkusan bekas makanan saya. Jadi setelah kita ambil kira beberapa faktor dan idea yang telah kita fikirkan tadi, ini adalah lakaran reka bentuk pembungkusan makanan saya. Terdapat 3 lakaran kesemuanya. Jadi mari kita lihat lakaran yang pertama. Jadi lakaran yang pertama adalah berbentuk segi empat tepat di mana ada penutup. Cara untuk melakarkannya ada seperti ini. Mula-mula kita lukis dahulu bentuk segi empat tepat, kemudian kita tambah penutup. Jadi akhir sekali kita kemaskan dengan memadam garisan-garisan yang tak perlu dan menambah garisan-garisan yang perlu bagi menampakkan rupa bekas makanan saya. Okey, jadi mari kita pergi pula kepada lakaran yang kedua, di mana lakaran yang kedua adalah berbentuk seperti segi empat sama tapi tiada penutup. Jadi cara-cara untuk melakarkan lakaran yang kedua ni sama juga seperti lakaran yang pertama. Kita lakarkan dahulu bentuk segi empat sama, kemudian kita kemaskan dengan kita memadam garisan-garisan yang tidak perlu dan kita menambah garisan-garisan yang perlu untuk menampakkan rupa bentuk bekas makanan saya. Kemudian kita pergi pula kepada lakaran yang ketiga, di mana lakaran yang ketiga adalah sama seperti lakaran yang kedua iaitu bentuk segi empat sama, tetapi dengan ada penambahan ciri-ciri lain iaitu tali supaya mudah dibawa. Jadi cara-cara untuk melukis lakaran yang ketiga juga sama seperti lakaran yang kedua. Kita lakarkan dahulu bentuk segi empat sama, kemudian kita kemaskan dengan memadam garisan-garisan yang tidak perlu dan menambah garisan-garisan yang perlu supaya nampak bentuk bekas makanan saya, dan kita tambahkan tali untuk membezakan lakaran 3 dan lakaran 2. Okey, jadi selesai sudah kita menghasilkan lakaran reka bentuk pembungkusan makanan saya. Jadi kita perlu pilih antara tiga ini yang mana kita ingin jadikan sebagai lakaran yang terbaik. Yang mana lakaran yang terbaik ni adalah lakaran sebenar projek reka bentuk pembungkusan produk kita, iaitu bekas makanan saya. Jadi ini adalah lakaran yang terbaik, di mana lakaran yang terbaik adalah gabungan lakaran 1 dan juga lakaran 3, iaitu bentuk segi empat tepat dengan tambahan ciri yang ada seperti tali untuk mudah dibawa. Jadi lakaran terbaik adalah seperti ini. Maklumat yang perlu kita letak pada lakaran yang terbaik ini adalah seperti panjang 15 cm, lepas tu lebar 8 cm dan tinggi 7 cm, kemudian ada penutup dan ada tali, di mana kita
senaraikan bahan yang kita gunakan seperti tali, kita buat anak panah, kita tunjuk tali, kemudian bot lekat, kita buat anak panah, kita tunjuk bot lekat. Selain itu, kita juga perlu menyenaraikan atau meletakkan nama pada bahagian-bahagian lakaran kita, iaitu seperti pada bahagian tepi kita letak D1 dan juga D2, manakala bahagian depan dan belakang kita letak C1 dan juga C2, dan pada bahagian penutup kita letak A, dan pada bahagian bawah kita letak B. Seterusnya kita tulislah. Kita juga menulis alatan yang kita gunakan untuk menghasilkan lakaran ni dan juga produk kita, iaitu seperti pemadam dan juga pensil. Selain itu, kita letak juga elemen-elemen yang ada pada lakaran ni seperti ruang, rupa dan tekstur. Ruang ni ruang untuk kita mengisi produk kita lah, seperti makanan. Manakala rupa adalah rupa bekas makanan saya ni lah. Dan tekstur dia kita andaikan saja sebab kita menggunakan bot lekat. Jadi sifat bot lekat ni adalah di luarnya, permukaan luarnya adalah licin, manakala permukaan dalamnya adalah kasar. Okey. Kemudian kita tulis fungsi, di mana fungsi bekas makanan saya ni, fungsi reka bentuk pembungkusan produk kita ni adalah untuk membungkus makanan segera seperti ayam goreng, kentang goreng dan juga kek. Jadi, setelah kita selesai menghasilkan lakaran terbaik, barulah kita dapat pergi kepada langkah yang seterusnya. Jadi, ini adalah lakaran kita, itu lakaran yang terbaik. Lakaran ini adalah hasil gabungan lakaran 1 dan juga lakaran 3. Langkah yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi, mari kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi, ini adalah maklumat pada lakaran reka bentuk pembungkusan, di mana sama seperti langkah-langkah projek reka bentuk sebelum ini. Kita perlu buat satu jadual, di mana dalam jadual ni kita meletakkan beberapa perkara, iaitu seperti elemen, huraian, kesesuaian. Kesesuaian ni kita letak pula sesuai ataupun tidak sesuai. Kemudian catatan. Catatan ni kita tulislah kenapa, sebab dia. Kalau sesuai, mungkin kita tulis ataupun mungkin kita tidak menulis, kita biarkan kosong. Tidak sesuai, kita kena tulislah kenapa tidak sesuai untuk dibuat penambahbaikan. Okey, elemen yang ada adalah seperti ruang, tekstur dan nilai. Jadi mari kita pergi dahulu kepada elemen yang pertama. Huraian dia adalah aliran udara. Jadi sesuai ke tidak sesuai? Maknanya dekat lakaran terbaik kita tadi ada aliran udara ke tak? Cikgu rasakan tadi kita tidak meletakkan aliran udara. Jadi maknanya reka bentuk pembungkusan produk kita adalah kedap udara. Jadi sesuai ke tidak sesuai? Jawapan dia adalah tidak sesuai. Jadi apa yang perlu kita buat adalah tambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik di dalam bekas. Kerana kalau tiada aliran udara yang lebih baik lah. Jadi kita kena tambahkan lubang. Baiklah, kita pergi pula kepada elemen yang kedua, iaitu tekstur. Huraian tekstur yang licin dan rata. Jadi bahan yang kita gunakan adalah bot lekat. Bot lekat ni mempunyai tekstur yang licin dan juga rata. Maknanya tiada kemek-kemek lah. Seperti yang cikgu katakan tadi, pada bahagian luar bot lekat adalah licin, manakala pada bahagian dalam bot lekat adalah bersifat kasar. Jadi, reka bentuk pembungkusan kita mempunyai tekstur yang licin dan rata. Jadi, sesuai ke tidak sesuai? Pada pandangan cikgu, ianya adalah sesuai. Jadi, catatan kita nak letak apa? Pada catatan, kita tidak perlu meletakkan apa-apalah kerana sesuai. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada yang ketiga, iaitu nilai. Nilai huraian dia adalah satu warna sahaja. Kerana kita menggunakan satu warna sahaja. Bot lekat mempunyai satu warna sahaja. Kalau kita guna putih, putihlah saja. Kalau kita guna kuning, kuninglah saja. Kalau kita guna hitam, hitamlah saja.
Jadi sesuai ke tidak sesuai? Jawapan dia adalah tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Kalau ada satu warna sahaja, jadi reka bentuk pembungkusan produk kita ni dia tak nampak menarik lah. Jadi kita kena buat apa? Kena buat apa? Kita kena letak dekat catatan ni. Ini dia. Kita perlu tambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak. Jadi maknanya kita kena tambah baiklah reka bentuk kita tadi dengan menambah corak yang berwarna dan menarik di luar kotak. Maknanya kita kena tambahlah corak yang berwarna. Okey, jadi setelah selesai kita menilai lakaran terbaik kita tadi, kita perlu tambah baiklah lakaran terbaik kita tadi. Jadi bagaimana kita nak tambah baik? Begini caranya. Jadi ini adalah penambahbaikan terhadap lakaran asal. Maknanya kita ambil lakaran kita tadi, kita tambah baik. Lakaran yang terbaik tadi kita tambah baik lagi supaya memenuhilah kriteria ataupun ciri-ciri yang kita telah nilai tadi. Jadi yang berikut menunjukkan penambahbaikan yang dilakukan terhadap lakaran asal. Jadi di mana semuanya masih lagi, rupa bentuk dia masih lagi sama seperti lakaran terbaik tadi. Tetapi kita hanya menambah lubang pada bahagian D1 dan juga lubang pada bahagian D2 untuk aliran udara yang lebih baik di dalam bekas makanan saya ni lah. Kemudian kita menambah corak. Okey, ni dekat sini kita ada menambah corak supaya produk kita ni nampak lebih menarik lah. Jadi kalau warna putih saja ataupun warna hitam saja ataupun warna biru saja dengan tiada corak, jadi tak nampak menarik. Kalau kita tambah corak, jadi nampak lebih menarik. Jadi di sini cikgu ada buat corak segitiga. Selain itu, kamu juga boleh menambah corak-corak kamu sendirilah. Kalau kamu nak letak gambar kartun ke, ataupun kamu nak letak stiker ke, ataupun kamu nak warnakan dengan krayon ke, semua boleh. Ikut atas kreativiti kamu sendiri. Okey, setelah selesai kita membuat penambahbaikan, barulah kita dapat bergerak kepada langkah yang seterusnya. Langkah yang keempat, mengira kos bahan. Jadi mari kita mengira kos bahan. Sebelum kita dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan produk kita, iaitu bekas makanan saya, kita perlu mengira kos bahan dahulu. Kita ingin mendapatkan bahan-bahan ini untuk kita menghasilkan reka bentuk pembungkusan kita. Jadi mari kita lihat dan mari kita kira bahan apa yang kita perlukan. Jadi seperti biasa kita akan buat satu kotak di mana kita akan senaraikan bilangan, kemudian bahan iaitu senarai bahan, kuantiti dalam bentuk unit, berapa banyak kuantiti yang kita nak untuk setiap bahan ni, dan juga harga satu unit. Harga satu unit ni, satu bahan ni berapa harga dia. Lepas tu barulah jumlah. Jumlah ni maknanya harga satu unit ni kita darab dengan kuantiti. Berapa kuantiti yang kita nak. Okey, jadi mari kita lihat kepada bilangan 1 iaitu bot lekat dengan ukuran 21 cm darab 30 cm. Jadi kuantiti yang kita perlukan adalah 3 keping di mana setiap satu unit berharga 40 sen. Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM1.20. Macam mana boleh dapat RM1.20 sen? Harga satu unit ni kita darab dengan kuantiti. Jadi 40 sen darab 3 dapatlah RM1.20. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada bilangan yang kedua iaitu gam. Jadi gam kuantiti berapa? Kita tidak tahu lagi kerana kita mungkin guna sedikit ataupun kita mungkin guna banyak. Jadi kita tinggalkan kosong. Harga satu unit pun kita tinggalkan kosong kerana kita membeli gam dalam jumlah yang banyak. Jadi kita hanya menggunakan sedikit sahaja ataupun kita mungkin guna separuh ataupun mungkin tak sampai separuh. Jadi kita tidak tahu harga dia. Mungkin harga dia 80 sen tapi kita guna tak tahu berapa. Jadi kita dekat jumlah ni kita anggarkan sahaja. Mungkin kita beli gam tu harga dia RM1.
Tapi kita guna tak sampai separuh. Kita mungkin guna 1/4 sahaja. Jadi, kita anggarkan saja, kita letaklah 20 sen. Sebab apa? Sebab kita guna sikit sahaja. Okey, kemudian kita pergi pula kepada bilangan tali. Bilangan 3, iaitu tali. Okey, kuantiti sama seperti gam. Kita beli dalam kuantiti, kita bukan beli dalam kuantiti yang banyak. Kita beli contoh panjang 1 meter. Tapi kita guna mungkin 15 cm sahaja. Jadi jumlah yang sikit, jadi kita tinggalkan kosong. Kerana kita pun tak pasti berapa banyak kita akan guna. Mungkin kita guna banyak, mungkin kita guna sikit. Jadi harga 1 unit pun kita tinggalkan kosong kerana kita tidak menggunakannya banyak sama seperti gam tadi. Dan jumlah dia kita anggarkan juga sama seperti kita menggunakan gam kerana kita pun tak pasti kita guna banyak atau sikit. Kita anggarkan mungkin panjang tali tu adalah 1 meter, kita guna 20 cm. Dan harga tali tu adalah RM1. Mungkin tali seperti ini, panjang dia 1 meter. Dan kita gunakan hanya 20 cm saja, maknanya kita hanya menggunakan 1/5. Jadi kita anggarkan sahaja jumlah dia adalah 20 sen. Okey. Jadi lepas tu kita letak pula kos keseluruhan. Kos keseluruhan untuk kita menghasilkan bekas makanan saya ni adalah berjumlah RM1.60. Macam mana nak kira kos? Kita tambah semua jumlah bahan yang kita gunakan. Iaitu bot lekat, jumlah dia adalah RM1.20. Gam kita anggarkan tadi 20 sen. Tali kita anggarkan juga tadi 20 sen. Jadi RM1.20 tambah 20 sen tambah 20 sen jadilah RM1.60. Jadi inilah cara-cara untuk kita mengira kos bahan bagi menghasilkan reka bentuk pembungkusan, iaitu bekas makanan saya. Barulah kita dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan produk, iaitu bekas makanan saya. Jadi sampai sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kamu semua fahamlah bagaimana langkah-langkah yang perlu kita buat atau kita ikuti sebelum kita dapat menghasilkan reka bentuk pembungkusan kita, iaitu bekas makanan saya, di mana kita perlu yang pertama menjanakan idea, yang kedua kita perlu melakarkan reka bentuk, di mana kita lakarkan 3 lakaran reka bentuk tadi, kemudian kita hasilkan pula 1 lakaran yang terbaik, iaitu kita gabungkan lakaran 1 dan lakaran 3. Kemudian yang ketiga adalah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Setelah selesai menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, barulah kita mengira kos bahan. Jadi bagi menguji kefahaman kamu, mari kita lakukan sedikit aktiviti secara bersama-sama. Jadi ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi, reka bentuk pembungkusan. Jadi kamu boleh salin soalan ni dalam buku latihan RBT kamu. Jadi mari kita mula menjawab soalan ini secara bersama-sama. Baiklah, kita pergi dahulu kepada arahan. Arahan, jawab soalan-soalan di bawah. Soalan yang pertama, anda dikhendaki membuat lakaran produk. Baiklah, tadi cikgu ada tunjukkan beberapa lakaran. Tetapi dekat sini kita akan lakarkan lakaran produk, lakaran yang terbaik. Maknanya lakaran akhir kamulah yang telah kamu buat tambah baik tadi, ataupun sebelum kamu buat tambah baik. Jadi lakaran ini jawapannya tidak semestinya kamu mengikuti apa yang akan cikgu lukis ini. Kamu juga boleh melukis lakaran kamu yang tersendiri, ikut kreativiti dan inovatif kamu sendiri. Jadi mari kita lukiskan lakaran kita. Okey, dah siap. Ini adalah lakaran produk yang akan kita hasilkan, iaitu lakaran reka bentuk pembungkusan bekas makanan saya. Jadi pastikan kamu senaraikanlah apa yang perlu, maklumat-maklumat yang perlu pada
lakaran ni seperti saiz dia iaitu panjang 15 cm, lebar 8 cm, tinggi 7 cm. Kemudian kamu senaraikan bahan yang digunakan seperti tali serta bot lekap. Kemudian kamu tandakan setiap bahagian seperti bahagian tepi D1 dan D2, bahagian belakang C1 dan C2, bahagian bawah B, bahagian atas adalah A. Kemudian kamu tulislah, kalau ada penambahbaikan kamu tulis penambahbaikan apa yang kamu buat. Kemudian kalau ada elemen, kamu tulis elemen apa yang ada seperti elemen ruang, elemen rupa dan juga elemen tekstur. Kemudian jangan lupa kamu tulis juga fungsinya. Kalau kamu nak buat reka bentuk pembungkusan bekas makanan saya untuk mengisi produk-produk basah seperti sup cendawan ataupun bubur, kamu bolehlah tulis dekat sini. Tetapi untuk lakaran produk cikgu ni, cikgu tulis untuk mengisi ayam goreng, kentang dan juga kek. Jadi selesai sudah soalan yang pertama, iaitu anda dikehendaki membuat lakaran produk. Jadi inilah jawapan dia, inilah lakaran produk yang akan kita hasilkan. Jadi mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua, di mana berdasarkan lakaran tadi, kamu dikehendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Baiklah, tadi kita ada bincangkan mengenai lakaran terbaik kita tadi. Jadi mari kita lihat dekat mana mengenai penilaian lakaran kita tadi. Jadi ini adalah maklumat pada lakaran reka bentuk pembungkusan yang kita nilai tadi, di mana ada elemen ruang, huraian dia adalah aliran udara, kesesuaiannya sesuai, tidak sesuai, jawapan dia adalah tidak sesuai. Dan catatan dia kita tulis tambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik di dalam bekas. Kemudian ada elemen yang kedua iaitu tekstur, di mana huraian dia adalah tekstur yang licin dan rata. Di mana sesuai atau tidak sesuai, jawapannya adalah sesuai. Jadi pada catatan kita tinggalkan kosong. Kemudian elemen yang ketiga adalah nilai, di mana huraian dia adalah satu warna sahaja. Kita letakkan tidak sesuai kerana tidak kelihatan menarik. Jadi pada catatan kita tulis tambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak supaya nampak lebih menarik lah. Jadi ini adalah jawapan dia. Jadi mari kita tulis jawapan ini. Jadi elemen yang pertama adalah ruang, di mana huraiannya aliran udara. Sesuai atau tidak sesuai? Jawapan dia adalah tidak sesuai. Jadi kita tanda tidak sesuai. Kemudian pada catatan kita tulis tambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik. Baiklah, selesai untuk elemen ruang. Kita pergi pula kepada elemen yang kedua iaitu tekstur, di mana huraiannya licin dan rata. Jadi sesuai atau tidak sesuai, jawapannya adalah sesuai. Jadi pada catatan kita tidak tulis apa-apa. Kita tinggalkan kosong sahaja. Jadi mari kita pergi pula kepada elemen yang ketiga iaitu nilai. Nilai di mana huraiannya adalah satu warna sahaja. Jadi sesuai ke tidak sesuai? Pada pandangan cikgu tadi adalah tidak sesuai kerana tidak kelihatan menarik kerana hanya ada satu warna sahaja. Jadi pada catatan ini kita tulis tambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak. Jadi
selesai untuk elemen yang ketiga. Jadi inilah jawapan bagi untuk soalan yang kedua, iaitu berdasarkan lakaran tadi, kamu dikehendaki menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, di mana untuk elemen luar kesesuaiannya adalah tidak sesuai, jadi kita tulis tambahkan lubang udara agar memperoleh aliran udara yang lebih baik pada catatan. Kemudian elemen tekstur di mana sesuai, jadi pada catatan kita tidak meletakkan apa-apa. Kemudian elemen yang ketiga adalah nilai, di mana kita tandakan jawapan dia tidak sesuai, di mana pada catatan kita menulis tambahkan corak yang berwarna dan menarik di luar kotak supaya reka bentuk pembungkusan kita ni nampak lebih menarik. Jadi selesai sudah soalan yang kedua. Jadi mari kita pergi pula kepada soalan yang ketiga, di mana anda dikehendaki membuat kiraan kos bahan produk. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan dan pengiraan juga kita ada, cikgu ada bentangkan dalam pembelajaran kita tadi. Jadi mari kita lihat dekat mana cikgu terangkan. Jadi ini adalah jadual pengiraan kos bahan, di mana kita ada bot lekat, ada gam dan juga ada tali, di mana kuantiti untuk bot lekat adalah 3 keping dan harga 1 unit adalah 40 sen dan jumlahnya adalah RM1.20. Kemudian gam, kuantiti kita guna secukupnya, harga pun kita hanya berdasarkan kuantiti tadi secukupnya, tidak banyak, jadi kita tinggalkan kosong. Kemudian jumlahnya kita anggarkan mungkin kita guna dalam 20 sen sahaja. Kemudian yang ketiga adalah tali, kuantiti kita juga sama seperti gam, kita guna secukupnya, tidak banyak. Jadi harga seunitnya kita tidak tulislah sebab kita tidak guna banyak, kita bukan guna 1 unit. Dan pada jumlah kita anggarkan sahaja. Jadi kita anggarkan kita menggunakan sebanyak 20 sen. Jadi jumlahnya RM1.20 tambah 20 sen tambah 20 sen, jadi kos keseluruhan untuk menghasilkan reka bentuk pembungkusan iaitu bekas makanan saya adalah RM1.60. Jadi mari kita tulis pengiraan kos ini pada jawapan kita. Jadi bahan yang pertama adalah bot lekat. Kita tulis bot lekat, di mana harga dia adalah 1 unit 40 sen. Kemudian kuantiti yang kita gunakan hanyalah 3 unit sahaja. Jadi jumlah dia 3 darab dengan 40 sen adalah RM1.20. Kemudian kita pergi pula kepada bahan yang kedua, iaitu gam. Gam, harga dia kita tidak letak kerana kita hanya menggunakan sikit sahaja. Kemudian kuantiti juga kita tidak letak kerana kita menggunakan kuantiti yang secukupnya. Jadi kita tinggalkan kosong. Kemudian jumlah ni kita anggarkan sahaja, kita mungkin menggunakan sebanyak 20 sen sahaja gam. Okey, seterusnya adalah tali. Okey, tali. Harga 1 unit kita tinggalkan kosong kerana kita tidak guna banyak. Kita tidak guna 1 unit, kita hanya menggunakan mungkin separuh atau mungkin sesuku sahaja. Jadi kuantiti kita guna secukupnya, jadi kita tinggalkan kosong kerana kita pun tidak pasti lagi banyak mana yang kita nak guna. Dan kita pada jumlah ini kita anggarkan sahaja.
kita mungkin menggunakan sebanyak 20 sen sahaja jumlah yang kita gunakan lah daripada jumlah keseluruhan kos ni, kos untuk harga satu unit tali ni. Kita mungkin gunakan 20 sen sahaja. Kita tidaklah tulis semua. Kerana mungkin tali tu kita boleh guna untuk buat produk yang lain. Okey, jadi jumlah keseluruhannya adalah jumlah semualah, jumlah akhir ni. RM1.20 tambah 20 sen tambah 20 sen. Jadi RM1.60. Jadi selesai sudah kita soalan yang ketiga, iaitu anda dikhendaki membuat kiraan kos di mana bahan yang pertama adalah bot lekap di mana harga satu unitnya adalah 40 sen dan kita hanya menggunakan 3 unit sahaja. Jadi jumlahnya adalah RM1.20 untuk bot lekap. Seterusnya adalah gam di mana kita menggunakan kuantiti yang secukupnya, jadi harganya kita tinggalkan kosong. Pada jumlah pula kita anggarkan kita hanya menggunakan sebanyak 20 sen sahaja untuk gam. Jadi seterusnya tali juga sama seperti gam, kuantitinya kita tidak guna banyak, kita guna secukupnya sahaja dan harganya kita tak guna banyak, jadi kita tinggalkan kosong untuk harga dan kuantiti. Jadi pada jumlah kita anggarkan sahaja 20 sen. Jadi untuk jumlah keseluruhannya adalah RM1.20 untuk bot lekap tambah dengan 20 sen untuk tali tambah dengan 20 sen untuk gam. Jadi jumlah keseluruhannya adalah RM1.60. Jadi selesai sudah soalan yang ketiga. Jadi selesai sudah pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu harap kamu fahamlah apa yang telah kita pelajari pada hari ini, di mana kita mempelajari langkah-langkah umum sebelum kita dapat menghasilkan bekas makanan saya. Di mana yang pertama kita menjanakan idea, yang kedua kita melakarkan reka bentuk, yang ketiga kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan, dan yang terakhir adalah mengira kos bahan. Jadi itu sahaja pembelajaran kita. Sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih.